Assalamualaikum, nama saya Zaihan bin Awad. Nombor metrik saya 07 di KM 21F1036. Baiklah, berkaitan dengan tragedi 13 Mei. Sebelum kita mengetahui punca-punca tragedi 13 Mei, baiklah saya akan menerangkan serba sedikit mengenai apakah itu peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta, benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969 yang merupakan juga satu titik hitam dalam sejarah negara kita Malaysia. Okey, seterusnya, apakah itu punca-punca tragedi 13 Mei? Punca-punca yang membawa kepada peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan rusuhan kaum yang paling tragis dalam sejarah di negara kita, iaitu antara orang Melayu dan orang Cina. Perbincangan ini bukan untuk melihat ketegangan yang berlaku atau melukakan kembali parut yang telah pun kering dalam peristiwa berkenaan, tetapi ketujuannya lebih menjurus untuk memperkatakan rentetan sebab musabab mengapa ianya terjadi, seterusnya dapat menjadi pedoman kepada semua. Baiklah, punca konflik yang pertama adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Pada zaman penduduk Jepun, masyarakat tanah Melayu telah dilayan secara berbeza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan Cina sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan mereka. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan orang Cina. Pengajaran yang boleh diambil daripada tragedi 13 Mei ini adalah kehilangan nyawa dan harta benda. Peristiwa 13 Mei 1969 ini sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa pun faedah. Malah yang berlakunya adalah perpecahan dan perbelahan kaum yang telah berlaku di antara kaum Melayu dan kaum Cina, yang mengakibatkan kerosakan harta benda yang besar. Malah yang paling malang ialah nyawa yang telah terkorban akibat kejadian seperti ini yang meninggalkan kesan dan pengajaran yang sangat pahit dan getir kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat dalam tragedi 13 Mei 1969. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syam Syafiqi bin Razban. Nomor metrik saya 07 DKM 21F1032. Isi saya ialah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan, kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Oleh sebab itu, menurut Jomo dalam bukunya Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Sebenarnya Malaysia, isu sebenar yang mencetuskan peristiwa 13 Mei adalah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Namun, hakikat sebenarnya kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah terkebawa berbanding dengan kaum Cina. Pendeknya, apa yang didakwa oleh orang-orang Cina yang mereka terjejas oleh peruntukan hak istimewa orang Melayu ini adalah sebagai alat semata-mata untuk mereka berlindung di sebalik bagi menarik perhatian dan sokongan ramai, terutama menjelang pilihan raya 1964. Menghindari akan bahayanya pengaruh majoriti Cina dari Singapura ini, Tunku telah mengambil keputusan untuk memaksa Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Namun, keadaan ini tidak mematahkan semangat PAP untuk cuba membela nasib orang-orang Cina di Tanah Melayu. Berikutan itu, sebuah parti baru telah ditubuhkan di Malaysia bagi mengambil alih fungsi PAP sebelum ini. Parti baru itu diberi nama Parti Tindakan Demokratik atau nama singkatannya adalah DAP. Menjelangnya pilihan raya 1969, Parti DAP dan parti-parti pembangkang lain telah memainkan isu-isu sensitif dari perkauman, termasuk membangkitkan soal-soal ketidakadilan menyebabkan perasaan tidak puas hati dan kegelisahan di kalangan rakyat menjadi bertambah. Sebenarnya, apa yang coba dilakukan oleh parti-parti politik ini bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dalam pilihan raya, di mana mereka tidak mempedulikan sentimen antara kaum yang boleh membayar hak itu. Berdasarkan isi itu, sebagai pengajaran, tragedi peristiwa 13 Mei 1969 ini memberi kepada kita pengajaran dan kerajaan dalam mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan paduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum.
bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa bersifat berbaik sangka antara satu sama lain. Kesadaran penting di kalangan rakyat bahwa sikap hormat menghormati, bertolak ansur, bertoleransi, dan menjauhi sifat-sifat yang terkeji seperti berdengki, beriri hati, dan menanam sifat curiga di antara kaum. Dengan terdapat berbagai jenis kaum, agama, budaya, dan pegangan agama di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei 1969 ini pasti berulang sekiranya tiada kesadaran tentang isu-isu sensitif yang timbul seperti hak kedudukan istimewa kaum Melayu yang merupakan penduduk asal bagi negara ini. Oleh itu, kaum-kaum lain yang tinggal di negara ini perlu menghormati kedudukan istimewa kaum Melayu dan mewujudkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat. Pendek kata, tanggung jawab perpaduan adalah tanggung jawab semua pihak. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Elman Jasman, nomor metrik saya 07 DKM 21 F1008. Antara punca peristiwa 13 Mei 1969 adalah masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi berbeza telah mewujudkan jurang pendapatan berbeza antara kaum dan menimbul rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sehat. Ketidakseimbangan ini menyebabkan setiap kaum dan lapisan masyarakat saling mencemburui satu sama lain. Orang Melayu mencemburui kemewahan dan kejayaan orang Cina, manakala orang Cina dan India mencemburui kelebihan orang Melayu yang mendapat peluang perkhidmatan dalam sektor pentadbiran. Masalah ketidakseimbangan ekonomi dan jurang pendapatan yang ada dalam masyarakat boleh membawa kepada berbagai masalah sosial dan politik. Masalah ketidakseimbangan ekonomi antara berbagai kaum telah menjadi salah satu punca konflik dalam peristiwa tersebut. Pengajaran yang boleh diambil ialah keadilan dan bersatu padu. Sebagai contoh, pentingnya menangani ketidakseimbangan ekonomi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, tidak kira kaum, mempunyai akses kepada peluang ekonomi yang sama supaya setiap kaum akan tidak mencemburui antara satu sama lain, malahan akan membantu kerana sifat memupuk kesatuan dan keadilan boleh tercapai. Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969 adalah penting dalam konteks Malaysia dan juga relevan di seluruh dunia di mana terdapat masyarakat berbagai kaum. Ia mengingatkan kita tentang bahayanya politik, perkauman dan pentingnya mempromosikan perpaduan, keadilan ekonomi dan keharmonian antara berbagai kaum dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Firdaus bin Suwarto. Nomor metrik saya adalah 07 DKM 21F 1004. Punca terjadinya peristiwa 13 Mei adalah disebabkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada peristiwa 13 Mei, berikutan pengistiraan kemerdekaan tanah Melayu 1957. Sebuah pelembagaan persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Selepas 10 tahun merdeka, kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggris dengan tujuan untuk menggugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Untuk mencapai tujuan itu, pada 13 Ogos 1967, kerajaan telah mengadakan berbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Antara kempen yang dijalankan ialah Hari Kebangsaan, Minggu Bahasa Kebangsaan, dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Pelaksanaan penggunaan bahasa kebangsaan telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka yang dipimpin oleh Sheikh Nasir bin Ismail. Yang kedua adalah perbezaan agama dan budaya. Kaum Melayu sebagian besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, manakala kaum India beragama Hindu. Di samping itu terdapat juga yang beragama Kristen. Setiap kaum juga mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Masalah perpaduan ini bukannya bermula dari disebabkan agama lainnya, tapi akibat dari sikap jahil terhadap agama-agama lain, sehingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Inilah punca yang telah mengakibatkan peristiwa 13 Mei 1969. Pengajaran yang boleh kita ambil daripada isi tersebut adalah memperbaiki hubungan antara kaum. Terjadi ini juga membuka ruang muhasabah diri untuk semua pihak supaya memikirkan sejauh mana hubungan antara kita sesama kita sebelum ini dan selepas ini. Seperti yang telah dikatakan, semua pihak harus menghormati antara satu sama lain dan juga seterusnya saling mempercayai antara satu sama lain. Tak mustahil ada pihak yang akan ambil kesempatan atas kelemahan kita hingga yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Sekian, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua, nama saya Jerome Jonathan dan nomor metrik saya adalah 07 DKM 21F 1067. Baiklah, punca seterusnya adalah dasar pecah dan pemerintah penjajah Inggris. Hasil daripada kajian, kejadian ini disebabkan oleh dasar pecah dan perintah yang diamalkan oleh British yang mengaitkan dengan beberapa faktor. Dasar penjajah Inggris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga populasi kaum. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan Lombok
sebagai gelombang dan mereka lah sebenarnya pemilik aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerjaan dan pekerja di ladang. Pada hakikatnya, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumi Putra, khususnya Melayu, menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penglibatan ekonomi antara kaum dan kegiatan ekonomi yang berbeza dalam menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang. Dasar ini dilakukan oleh British untuk mengelakkan perpaduan antara berbagai kaum yang dikhawatiri akan mengancam kedudukan mereka. Masyarakat Melayu terdiri dari petani dan nelayan di kampung. Masyarakat Cina pula telah diwarisi perniagaan secara turun-temurun dan tinggal di bandar, manakala masyarakat India bekerja sebagai penoreh dan tinggal di estate. Dasar ini telah berjaya direalisasikan bagi mewujudkan kelompok-kelompok etnik yang berdasarkan kegiatan ekonomi yang tinggal dalam kelompok masing-masing. Kesannya, interaksi antara kaum hanya terbatas di pejabat dan pasar sahaja. Ini melahirkan perasaan prasangka antara kaum yang telah mengapi-apikan lagi mencetusnya statement sentimen 13 Mei 1969. Suasana yang seperti ini menyebabkan hubungan masyarakat antara kaum di negara ini menjadi terbatas. Di sisi penjajah, keadaan seumpama ini amat baik bagi untuk mengukuhkan kedudukannya serta mengekalkan kuasa mereka. Suasana yang tidak seimbang ini telah berlanjutan sekalipun negara telah mencapai kemerdekaan. Bahkan suasana sosioekonomi yang tidak seimbang itu semakin melebar. Akibat daripadanya penekanan yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan ketidakseimbangan sosioekonomi dalam masyarakat Malaysia. Perkembangan rumit yang melibatkan kelas dan kaum ini akhirnya telah membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei 1969. Kerajaan yang sedar akan keresahan dan perasaan tidak puas hati yang berlaku antara kaum tidak seharusnya dibiarkan. Berikutan ini lahirnya dasar ekonomi baru ataupun DEB yang dilancarkan pada tahun 1971 sebagai usaha untuk memulihkan keadaan. Latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai punca membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Baiklah, apakah pengajaran yang dapat kita pelajari daripada peristiwa 13 Mei 1969 ini? Pertama, kehilangan banyak nyawa dan harta benda. Peristiwa 13 Mei ini sebenarnya tidak mendatangkan sebarang faedah kepada berlakunya perpecahan dan perbalahan yang telah berlaku antara kaum Melayu dan kaum Cina, yang telah banyak merosakkan harta benda dan mengorbankan banyak nyawa. Ini juga akan meninggalkan kesan dan pengajaran yang pahit kepada saudara mara dan kaum keluarga yang terlibat. Kedua adalah perintah berkurung. Selepas berlakunya peristiwa ini, kerajaan terpaksa mengeluarkan perintah berkurung yang disebabkan oleh kekacauan dan pecah belah antara kaum. Ini bertujuan untuk mengawal keselamatan rakyat dan mengembalikan kestabilan negara ketika itu. Ini membawa kesan yang buruk terhadap suasana persekitaran dan pergaulan yang kurang harmoni antara kaum karena ianya menyekat aktiviti bebas untuk mencari punca pendapatan seperti menjalankan perniagaan, susah berinteraksi, dan saling berhubungan. Ketiga adalah keuntungan kepada musuh-musuh negara. Peristiwa ini telah menguntungkan kepada musuh-musuh negara yang sentiasa mengambil kesempatan dan peluang untuk memecah belahkan rakyat dan ingin menakluki Malaysia sebagai taklukan dan jajahan negaranya. Pengalaman yang perlu diteladani daripada peristiwa ini adalah keadaan negara yang menjadi tidak aman, huru-hara, dan rakyat yang berbilang kaum berpecah belah akibat rasa tidak puas hati antara satu sama lain. Yang keempat adalah perpaduan nasional. Tragedi ini memberikan kita pengajaran dan kerajaan telah mengadakan dasar perpaduan antara kaum dan masyarakat sekeliling untuk dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman, sentiasa bersifat bersangka baik antara satu sama lain. Kesadaran penting di kalangan rakyat bahwa sikap hormat, bertoleransi dan menjauhi sifat-sifat yang terkeji seperti berdengki, beriri hati, dan menanam sifat curiga di antara kaum. Dengan terdapat pelbagai jenis kaum, agama, budaya dan pegangan agama di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei ini pasti berulang sekiranya tiada kesadaran tentang isu-isu sensitif yang timbul seperti hak kedudukan istimewa kaum Melayu yang merupakan penduduk asal bagi negara ini. Dan yang terakhir adalah keadilan ekonomi. Tragedi ini juga menunjukkan bahwa matlamat perpaduan masyarakat sukar dicapai jika masyarakat Malaysia dalam kemiskinan. Ianya menjadi lebih sukar apabila majoriti kadar kemiskinan penduduk itu hanya pada satu kaum saja. Keadaan ekonomi dan demografi penduduk Malaysia menunjukkan bahwa majoriti penduduk Bumi Putra tinggal di luar bandar. Kebanyakannya adalah berpendapatan rendah dan miskin.
Kemiskinan ini akan menjadikan isu dalam masyarakat Malaysia, khususnya masyarakat Bumi Putra, untuk mencapai keharmonian hidup adalah sukar. Oleh itu, selepas 13 Mei, satu dasar pragmatik, dasar ekonomi terbaru telah diubah oleh dasar kerajaan. Dasar ini merupakan satu dasar jangka panjang yang mempunyai dua objektif utama, yaitu membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat. Sebagai kesimpulannya, peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sepadan-sepadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak, malah ia turut memaparkan rahasia-rahasia pembinaan negara bangsa yang mencakupi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta betapa pentingnya integrasi nasional. Andai kata petanda-petanda yang diperoleh itu gagal dimanfaatkan, sudah tentu cita-cita untuk membina Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadi bayangan saja. Sekian